Hari dah mula senja dan mula gelap. Pemandangan sepanjang jalan pada waktu ni nampak cantik dan tenang. Tapi aku kena cari tempat bermalam dengan segera. Jangan buat sayang, jangan takut sayang, kita cuma pijak atas bayang. Semalam plan asal memang nak ke Taiping, tapi bila dah makan banyak sangat semalam tu rasa lemah. Lepas pukul 6 baru rasa macam kayuh tu okey. Tapi bila by the time dah kayuh okey tu dah mula gelap dan aku sampai dekat Kuala Kangsar. Jadi aku tidur dekat Kuala Kangsar je lah, bermalam kat Kuala Kangsar. Aku tengok dalam internet ada satu hotel tu, kira hotel murah, nama The Shop, dekat saja dengan town, tak jauh. Jadi aku pun decide untuk call lah dan aku tidur dekat sini. Apa yang best dekat sini adalah dia ada kafe kat bawah. Aku pun sebenarnya dah lama gila tak minum kopi. So rasa sedapnya rasa dapat minum kopi waktu pagi ni. Dia punya feel dia lain macam betul. The Hotel Shop ni boleh simpan basikal dalam store. Orang hotel ni kata kalau ada cycling event, ramai yang bermalam kat hotel ni. Sebenarnya aku tak tahu nak pergi mana pagi ni. Kalau ikutkan plan asal, usahakan singgah Kuala Kangsar. Lalu pun tak. Plan asal ialah kayu dari Gopeng ke Taiping melalui Terong. Tapi itulah seronoknya bila kita kayu ikut gerak hati. Expect the unexpected. Kuala Kangsar mendapat nama bersempena pokok Kangsar yang tumbuh di tebing sungai. Aku tak pasti macam mana rupa pokok ni, tapi aku rasa adik-beradik pokok bunga raya. Lagi satu versi kata terdapatnya 99 anak sungai dan kurang 1/100. Jadi sebutannya Kuala Kurangsa. Lepas tu jadilah Kuala Kangsar. Tempat pertama yang terlintas dalam kepala aku untuk aku lawat waktu ni ialah sekolah lama bapa aku. Sekolah Melayu Kuala Kangsar atau lebih dikenali dengan MCKK. Ditubuhkan pada 1905 oleh pihak British atas cadangan daripada R.J. Wilkinson, pegawai pendidikan jajahan pada masa itu. Cadangan itu disokong sepenuhnya oleh Sultan Perak, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Sultan Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad Shah dan Sultan Pahang, Sultan Ahmad Muazzam Shah. Pada awalnya, penubuhan sekolah ni ialah untuk mendidik dan melatih golongan elit Melayu yang terdiri daripada kerabat diraja. Orang kebanyakan susah nak masuk. Tapi selepas kebangkitan nasionalisme orang Melayu pada sekitar 1947, syarat kemasukan sekolah ini dilonggarkan dan semakin ramai anak-anak orang kebanyakan dapat peluang belajar kat sini. Ramai raja-raja dan kerabat diraja belajar di sekolah ni. Sekolah ini juga melahirkan ramai tokoh-tokoh politik negara, ramai tokoh-tokoh korporat dan juga tokoh-tokoh dalam bidang lain. Malahan lagu Pijak Atas Bayang yang aku duk mainkan dalam siri Aku Ingin Melihat Tanah Airku ni pun dicipta dan dinyanyikan oleh monolog yang juga dari sekolah ni. Cikgu Sabri pun dulu sekolah kat sini. Siapa Cikgu Sabri ni? Tunggu episod ke-8 kot baru keluar cerita Cikgu Sabri. Pendek kata, ramailah legend-legend yang lahir dari sekolah ni. Yang bukan dari sekolah ni, yang duk kayu basikal ni lah. Sebab tu orang tu bukan legend. Dekat keliling MCKK ni, korang boleh nampak ni, lambang ni. Ditulis kat bawah Fiat Sapientia Virtus. Apa maksud dia ni? Kalau korang tahu, bagi kat jawapan ruang komen. Aku rasa bersyukur aku bermalam kat Kuala Kangsar. Aku dah tak ingat bila kali terakhir aku ke sini. Suasana kat Kuala Kangsar ni rasa aman betul dan sangat bersih. Lepas tu aku teringat kat sini ada sebuah masjid. Dulu selalu duk tengok dalam TV waktu azan. Masjid Ubudiah. Dulu dalam TV masjid ni nampak cantik sangat. Ni aku nak tengok depan mata aku pula. Rupa-rupanya macam-macam boleh lawat kat Kuala Kangsar ni. Ada galeri Sultan Azlan Shah. Galeri ni memberi tumpuan kepada sejarah dan pencapaian Sultan Perak Sultan Azlan Shah.
Bila aku kayuh ke depan lagi, dari luar aku dapat tengok Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Inilah istana rasmi tempat bersemayam raja-raja pemerintah yang ditabalkan sebagai Sultan Perak semenjak pembinaannya siap disempurnakan dalam tahun 1933. Kayuh ke depan lagi, sampailah ke Muzium Diraja Perak. Dulu dikenali dengan nama Istana Kenangan atau Istana Lembah atau Istana Tepas yang didirikan pada tahun 1926. Istana ini dibina sebagai tempat bersemayam almarhum Sultan Iskandar Shah sementara menunggu Istana Iskandariah siap dibina. Sebelum aku tinggalkan Kuala Kangsar, aku singgah Masjid Ubudiah. Masjid Ubudiah ni terletak berdekatan dengan Sungai Perak dan ada sejarah yang menarik di sebalik pembinaannya. Ianya adalah merupakan sebuah masjid nazar. Semasa berehat dalam rawatan di Port Dickson, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah bernazar untuk membina sebuah masjid di Bukit Candan sekiranya kesihatan baginda pulih. Pada hari Jumaat 26 hari bulan September 1913, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah meletakkan batu asas masjid tersebut. Walau bagaimanapun, pembinaannya telah tergendala apabila 2 ekor gajah kepunyaan Baginda dan Raja Chulan berkelahi dan telah melarat ke tempat simpanan batu mama dan akibatnya musnahlah batu mama tu. Batu marmar yang baru terpaksa dipesan semula dari Itali. Tapi malangnya telah lambat sampai kerana tercetusnya peperangan dunia pertama di Eropah. Walau bagaimanapun, pada tahun 1917, masjid ini telah siap dibina dan dibuka dengan rasminya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah. Sultan Idris mangkat pada tahun 1916 dan dimakamkan di makam Diraja Al-Ghufran, iaitu sebuah makam Diraja Negeri Perak yang terletak bersebelahan dengan masjid ini. Dari segi reka bentuk, ianya juga amat menarik. Ianya menggunakan seni reka Puak Moorish. Ia berbentuk oktagon. Terdapat satu kubah besar yang menutupi ruang solat utama di samping 5 kubah kecil yang lain. Masjid ni mempunyai 4 menara utama yang tinggi dan 16 menara kecil yang rendah. Keempat-empat menara boleh dinaiki dengan menggunakan tangga, manakala 16 menara kecil yang lain merupakan elemen hiasan sahaja. Korang setuju tak aku kata inilah masjid paling cantik di Malaysia? Hey. Bang. Sedih. Hai. Baik. Hai. Oi, ramai ya. Baik. Hai, laju tu dia ni. Tak payah follow lah. Semalam aku lalu sebuah kilang simen milik YTL kat Sungai Siput. Ni lagi satu kilang simen milik YTL juga. Nak cerita YTL Simen ni punyalah besar. Diorang ada operasi bukan kat Malaysia je. Singapura, Vietnam, Myanmar dan China pun ada. Akhirnya aku sampai kat Taiping. Inilah sebabnya aku nak sangat pergi Taiping. Untuk melepaskan rindu aku kat 2 orang anak abang aku. Indah. Aduh. Kalau korang tertanya-tanya, kenapa anak-anak abang aku? Kenapa tak abang aku sekali? Sebenarnya, abang aku dah meninggal 6 Oktober 2016. Aku dengan abang aku ni memang rapat lah. Dialah yang paling banyak bantu aku waktu aku mula nak bina kehidupan berkeluarga. Dalam erti kata lain, kalau aku tak ada duit, aku cari dia lah dulu. Pembagian abang aku ni jugalah mulanya titik permulaan pelan-pelan kayuh. Tapi itu cerita lain kali. Sekarang kakak ipar aku dengan anak-anak buah aku ni dah mempunyai kehidupan yang baru. Ni ada apa nama? Dapat hadiah daripada Indah. Dari Pangkor, dia pergi Pangkor semalam, dia ingat kat abah dia. Dapat keychain Abah basikal kat Teluk Basik. Tapi Teluk Batik, dia beli kat Teluk Batik tapi ada Pangkor. Thank you. Jadi abah nanti abah nak letak dekat basikal ni. Walaupun abah tak ada kunci lagi, abah letak dekat kot. Saya tahu abang minat basikal tu. Kecil basikal. Itulah pasal lah. Tahu aja dia.
Okey. Kat sini. Cantik. Nak jalan kan? Nanti kau hantar kat Aki Okey. Okey, bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Abang nak pergi dah. Nak pergi ke Tanjung Piandang. Masa ni hati aku sayu. Sayu meninggalkan anak-anak buah aku. Kenangan bersama abang aku pun mula bermain di fikiran. Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh. Aku bagai musafir lalu, menyusulmu sudahlah tentu. Di sana kasih kekal abadi, suci dan kudus, janji ilahi. Suci dan kudus, janji ilahi. Assalamualaikum. Gimana? Okey. Assalamualaikum. Ramai juga yang kayu dekat belah sini ni. Ni yang depan ni ada lagi ni. Assalamualaikum. Dari mana ni? Okey. Assalamualaikum. Dari mana ni? Georgetown eh? Oh, melipik korang eh. Aduh. Okay, tengah-tengah kayu tadi jumpa kawan-kawan ni dari Georgetown. Okey, aku perkenalkan diorang dulu. Yang ni Said, yang ni Anip dan yang ni Am. Ya, hai. Hai. Diorang nak pergi ke Batu Kurau, pergi camping. Sekarang diorang ada geng. Rupanya yang tadi nampak tadi tu geng-geng diorang lah. Kalau nak gopeng sampai siput bukit tak? Tadi yang bukit betul pun dekat dah. Sana tak ada apa. Dari apa ni, tak ada masalah. Cuma tadi dekat ni yang kilang simen YTL tadi. Kuala Kangsar. Yang tu. Yang tu. Kuala Kangsar. Betul. Kat Kuala Kangsar tu. Kilang simen tepi highway tu. Dia sebenarnya tak adalah cerun sangat. Tapi bila bawa barang, Dia macam oi, bila ni. Yang tak orang duduk lepak dia berapa kan? Yang tolong jaga ni kawan ramai, yang penting bukan jaga bukit, jaga speed, jaga pasal batas, semua seekor. Chill, pelan-pelan kayu. Okey. pelan-pelan kayu Pelan kayu, nice. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Selamat ah. Oh, ni basikal. Aku berhenti jap sebab tengok ada beg ni lah. Ada apa-apa ke dalam ni? Ada duit ke? Ada rokok dengan vape. Siapa punya alat yang jatuh ni? Takpelah, aku tinggalkan dekat tepi ni. Kayu depan sikit ada rock block. Baru aku teringat beg yang aku jumpa tadi. Agaknya dalam balut ni ada ganja kot. Sebab tu beg ni kena buang.
Di saat langit mula melabuhkan tirai, aku sampai kat jambatan Kuala Kurau. Waktu ni memang layan belus habis. Aku rasa kayuhan hari ni disulami dengan pelbagai emosi. Seronok, kagum, sedih, insaf, semuanya dalam masa satu hari. Tempat persinggahan aku untuk hari ini ialah Tanjung Piandang. Aku dah tak ada abang, tapi aku masih ada seorang kakak. Sebelum azan maghrib lagi dia duk tunggu aku depan rumah. Kenapalah tak sampai-sampai lagi. Kita orang adik-beradik ni biasalah. Ada juga love and hate relationship masa kecil-kecil dulu. Tapi of course, love jauh lebih banyak. Nanda bila dah meningkat umur ni. Sebelum lah kalau boleh. Dalam episod 5, kayuhan aku tergendala dek kerana hujan. Dan aku sempat naik feri yang akan ditutup untuk penumpang jalan kaki.